يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, masih bersemangat untuk mengkaji dalam pengajian hadis kita pada hari ini. Baik, seperti biasa saya akan mulakan satu hadis dalam pengajian My Hadis Time kita. Hadis ini diriwayatkan daripada Al-Imam Bukhari, yang direkodkan oleh Al-Imam Bukhari, yang menyebutkan kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua kalimah yang ringan pada lidah kita tetapi berat di sisi timbangan Allah Taala, habibatan ila rahman, dan sangat disayangi oleh Allah Taala, iaitu kalimat tasbih subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang ni kalau boleh tuan-tuan cuba amalkan, kalimah yang sangat mudah. Kalau tak silap saya, hadis ni direkodkan oleh Al-Imam Bukhari di hujung-hujung kitab dia, seakan-akan menunjukkan digalakkan kita ni menyebutkan tasbih ini pada amalan harian kita, kerana itulah yang paling mudah yang diletakkan oleh Al-Imam Bukhari sendiri. Baik, seperti biasa pada hari ini bersama dengan saya Ustaz Husaini. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terkedua Saya terkedu tengok Ustaz Husaini nampak meriah. Pink hari ni. Saya pinky hari ni. Okey, baik. Seperti biasa, kalau tuan-tuan masih lagi ingat, sebelum ini ada pengajian kita mengenai tentang wanita yang didatangi haid iaitu. Jadi hari ini juga ada juga sedikit kaitan, dia bersebelahan sahaja muka surat yang akan dibaca daripada ayat Quran. Tapi sebelum kita masuk perbincangan lebih lanjut, mari sama-sama kita dengarkan dahulu bacaan yang akan disampaikan oleh Ustaz Husaini kita. Silakan. Terima kasih Doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok sekali lagi Suratul Baqarah, muka surat 36. Kita tengok apakah wahyu pesanan Allah yang ingin disampaikan kepada kita tentang hal yang kita rasa agak berat sedikit, ya. Dan insya-Allah kita tengok apakah kandungan pada ayat yang ke-228 surah Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, begitulah tadi bacaan yang disampaikan oleh Ustaz Husaini kita daripada ayat 228 suratul Baqarah. Kalau tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah perhatikan ayat ini, bagaimana Allah Taala menyediakan ataupun memberikan satu hukuman ataupun satu hukum mengenai tentang mereka yang telah ditalakkan ataupun diceraikan. Maknanya dia ada tempoh iddah dia, bahkan dia juga ada perkara-perkara yang mesti dijaga dalam perkara yang berlaku berkaitan dengan talak mereka. Baik, mengenai dengan hadis juga
ada diceritakan secara spesifik berkaitan dengan ayat wanita yang dikenakan talak ini. Mari sama-sama tuan-tuan perhatikan dalam slide kita hadis yang akan kita bincangkan hari ini, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Saidina Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasala Umar bin al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu falyuraji'ha thumma liyumsikha hatta tathhur thumma tahid thumma tathhur thumma in sha'a amsaka ba'd wa in sha'a talaqa qabla an yamas fatilka al-iddah allati amara Allah an tutlaqa laha an-nisa. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar, beliau pernah menceraikan isterinya yang sedang haid pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Maka baginda bersabda, suruh dia, iaitu anak kepada Saidina Umar itu, iaitu Abdullah bin Umar, supaya rujuk semula isterinya. Janganlah menceraikannya sehingga sewaktu dia suci. Kemudian apabila tiba waktu haid, kemudian tiba lagi waktu suci, kemudian jika dia ingin bersama isterinya, maka teruskanlah. Jika dia ingin bercerai, ceraikanlah sebelum menyetubuhinya. Inilah iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan isteri. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni hakikatnya tuan-tuan puan-puan sebenarnya adalah satu perkara yang amat menarik, kerana kita belajar sendiri direct daripada Rasulullah bagaimana kes perceraian berlaku pada zaman Rasulullah. Anak kepada seorang sahabat, iaitu sahabat sendiri Abdullah bin Umar, pernah menceraikan isterinya di zaman Rasulullah, dan bagaimana Rasulullah menangani isu ini sebenarnya telah disebutkan di dalam hadis. Perbincangan yang lebih lanjut mengenai hadis ini akan kita teruskan sebentar lagi. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam perbincangan mengenai tentang hadis wanita yang dikenakan talak. Kalau kita perhatikan tadi, maknanya situasinya adalah Saidina Abdullah bin Umar menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya itu didatangi bulan, iaitu datang haid. Kalau kita, sebelum kita masuk perbincangan tentang perkara ini, kita tengok dahulu sebenarnya siapa yang meriwayatkan hadis ni, Ustaz Husaini. Ya, baik. Terima kasih doktor. Daripada bacaan hadis yang dibacakan oleh doktor sebentar tadi, perawinya adalah Saidina Abdullah bin Umar, betul, anak kepada Khalifah Islam yang kedua. Betul ya? Betul. Iaitu Umar ibn Al-Khattab, iaitu Abdullah bin Umar. Beliau ini seorang yang hebat dia punya ibadahnya, doktor. Ya, bila bulan Ramadan dia habis, orang kata sehari tu 30 juzuk. Masya-Allah. Dan ini yang dibanggakan oleh bapanya sendiri, iaitu Saidina Umar bin Al-Khattab. Maknanya Ustaz Husaini masih lagi ingat perbincangan Alhamdulillah kita tentang Saidina Abdullah bin Umar. Baik. Mari sama-sama tuan-tuan kita perhatikan dalam slide siapakah dia Saidina Abdullah bin Umar ini. Apa yang akan kita kongsikan hari ini adalah beliau adalah antara sahabat yang paling lewat meninggal dunia. Yang keduanya, beliau sangat berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiganya, beliau berdiri di setiap tempat di mana Rasulullah berdiri sekalipun Rasulullah telah tiada. Baik, yang ini ada tiga poin. Yang poin yang ketiga tu saya teringin nak kongsikan dengan tuan-tuan. Hakikatnya sebenarnya ketika mana Hajjatul Wada', ketika mana haji perpisahan, haji yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah, Saidina Abdullah bin Umar ni dia follow Rasulullah. Dia follow Rasulullah sehingga kan Sayyidatina Aisyah kata tidak ada tempat yang Rasulullah berhenti, Abdullah bin Umar akan berhenti. Maknanya kat situ Rasulullah duduk, kat situlah dia duduk. Kat situ Rasulullah berdiri, kat situlah dia berdiri. Sehingga kan Aisyah cerita kalau ada pokok dekat situ, Rasulullah duduk kat situ, kat situlah Abdullah bin Umar duduk. Maknanya memang syiddatit tiba'. Kalau kita kata syiddatit tiba' ni maknanya sangat-sangat sungguh-sungguh mengikuti Rasulullah, sehingga kan tempat Rasulullah berdiri, tempat Rasulullah duduk, tempat semua dia ikut. Maknanya orang ni adalah orang yang sangat mengikuti sunnah Rasulullah.
Walaupun dalam keadaan Rasulullah tak suruh, mana dia Rasulullah kata berdiri kat tempat aku berdiri, tak ada. Tetapi kecintaan dia pada Rasulullah, dia berdiri, dia tunduk kat mana sahaja tempat yang Rasulullah buat, dia akan lakukan. Ini kelebihan kepada Saidina Abdullah bin Umar, seorang tokoh yang hebat, anak kepada tokoh yang hebat, iaitu anak kepada Saidina Umar Al-Khattab. Baik, kita masuk kepada perbincangan kita pada hari ini, iaitu mengenai tentang talak ketika didatangi haid. Sebenarnya kalau kita perhatikan hadis itu tadi, bagaimana sebenarnya Saidina Abdullah bin Umar telah menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya datang bulan. Keadaan sebegini sebenarnya tidak kena dan tidak dibenarkan dalam Islam. Sebenarnya pada hakikatnya haram kita menceraikan isteri kita dalam keadaan dia didatangi bulan, iaitu datang haid. Yang ini yang kita namakan talak bid'i kalau tak silap saya, yang mana tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam hadis, ataupun di dalam, ada larangan-larangan daripada hadis ni menunjukkan maknanya tak boleh kita ceraikan isteri kita dalam keadaan mereka datang bulan. Baik, kalau kita perhatikan juga dalam hadis ni, bagaimana bila mana peristiwa tu dah berlaku, Rasulullah memberikan pandangan. Yang ni yang paling penting. Tengok, dia ada 3 watak dalam hadis ni. Pertama, Abdullah bin Umar telah menceraikan isterinya. Kemudian ayah dia membantu, maknanya tahu masalah ni masalah ahli keluarga dia juga, dia cuba untuk membantu anak dia. Lalu dia tanya kepada Rasulullah tentang hukum ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan cadangan kepada Saidina Umar, dia kata muruhu falyuraji'ha, arahkan kepada dia kalau boleh rujuk semula, sehinggalah kalau nak ceraikan dalam keadaan dia bukan datang bulan. Kerana ini adalah hikmah-hikmah yang banyak. Yang pertama, kita boleh tengok mungkin dalam keadaan datang bulan ni tidak sesuai pun. Betul. Bahkan kalau kita tengok dalam keadaan dah bersih begitu, barulah kita boleh sahkan sama ada dia tidak mengandung anak si suami tu ke tadi. Maknanya ada hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang boleh diselesaikan daripada isu cerai ataupun talak ketika datang bulan ni tadi. Dan kalau Ustaz Husaini perasan, yang pertama tadi isu cerai itu sendiri. Yang kedua, bagaimana ayah dia membantu dalam urusan keluarga. Yang ni kadang-kadang kita rasa macam tak apa kau ayah kita ni campur tangan urusan kita kan. Apa pandangan Ustaz Husaini dalam keadaan begini? Kalau kita tengok dalam keadaan begitu, ada yalah mungkin ada anak dan isteri, suami dan isteri mungkin tidak mengetahui hukum hakam dalam Islam bila berlakunya perceraian. Faham, betul. Dan mungkin si ayahnya mungkin ada ilmunya sedikit. Orang kata makan garam lebih makan dulu. Garam lebih, baik. Dan mungkin dia bukanlah nak masuk campur sebenarnya sangat, betul, kata betul. memberi pandangan. Betul. Ya, mudah-mudahan orang kata masalah itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Betul. Kalau kita perhatikan juga, maknanya mungkin ada di kalangan kita yang masih lagi muda, tak faham ataupun berselisih dengan isteri kita, masih dalam keadaan emosi, maka ayah tu sendiri mungkin memainkan peranan dia dalam aspek yang dibenarkan oleh syarak, iaitu ayah dia sendiri bertanya pandangan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah yang menariknya dalam situasi ini memberikan pandangan dan menegur. Rasulullah kata rujuk semula, kerana barangkali maknanya perkara itu tak dibenarkan ataupun tak kena dari aspek syariat, kerana haram seseorang itu menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Kalau kita ikutkan sebenarnya dari aspek hukum, jatuh talaknya tu walaupun dalam keadaan yang tidak dibenarkan, jatuh. Dia sama seperti, kalau tak silap saya, mufti wilayah ada sebut seorang yang solat pakai baju curi. Dia mencuri baju, tapi dia solat pakai baju curi dia, solat dia sah. Tetapi curi tu haram lah. Ya, sama juga dengan talak tu tadi, talak tu jatuh. Tetapi hukumnya maknanya tidak boleh, haram bagi si suami tadi, dan suami tadi boleh dikenakan ataupun berdosa kerana melakukan perkara yang sedemikian. Baik. Perbincangan selanjutnya mengenai perkara ini akan diteruskan selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, bertemu kita lagi dalam pengajian hadis berkaitan tentang talak, iaitu bagaimana Saidina Abdullah bin Umar pernah menceraikan isterinya dalam keadaan isterinya datang bulan, iaitu haid. Lalu Rasulullah tegur perbuatan tersebut dan ianya adalah sepatutnya tidak dibenarkan dari aspek syarak. Dan kalau kita kembali dalam situasi semasa, kalau kita kembali dalam situasi pandemik pada hari ini, kalau kita tengok, kalau tak silap saya Ustaz Husaini, maknanya kadar perceraian sebenarnya boleh dikatakan agak meningkat juga. Betul. Dalam musim pandemik ni. Apa pandangan Ustaz Husaini dalam situasi yang sebegini? Betul. Kita kena faham satu, PKP ni dia menyebabkan si sang suami ni kehilangan kerja kebanyakannya.
Dan bila kehilangan kerja dan berlakunya orang kata stres mungkin, dan berlakunya pergaduhan orang kata di antara suami dan isteri dengan hal anaknya dan sebagainya. Dan kita kena tahu juga ya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu kena ada jalan penyelesaian yang sendiri. Baik. Ya, bagaimana untuk kita reverse psychology dipanggil. Reverse psychology, Ya, reverse psychology. Kita mainkan kita punya emosi ya bersama dengan isteri dan anak-anak ya. Sebab suami ni nak tak nak dia ni dia adalah ketua keluarga. Ya, bagaimana dia nak adjust orang kata emosi tu supaya anak-anak dan juga isteri tu juga tidak dipengaruhi oleh keadaan emosi sang suami. Masya-Allah. Dan itu yang sangat penting doktor, sebab kita tahu kadar penceraian sangat banyak masa-masa musim PKP ni doktor. Baik. Okey. Yang ni juga kalau kita perhatikan bagaimana isu perceraian sebenarnya adalah satu isu yang agak serius pada hari ini, maka kita hendaklah perhatikan bagaimana yang dilakukan ataupun bagaimana kita boleh menangani isu ini berdasarkan syarak juga. Yang paling penting sebenarnya pada pandangan saya adalah maknanya seseorang tu mesti mematuhi, ataupun kalau kita tengok tadi walaupun kita dah maknanya tak ngam ataupun dah tak boleh ataupun ada masalah kekangan yang lain, maka hendaklah kita lakukan sesuatu tu bertepatan dengan panduan ataupun garis panduan yang telah diletakkan oleh syarak, kerana kita bimbang maknanya kalau dah tak suka tu diceraikan ataupun ditinggalkan sedemikian rupa. Sedangkan kalau kita tengok dalam hadis ni bagaimana Rasulullah menasihatkan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, nanti dulu, tunggu dulu, rujuk semula, tengok dulu, kalau okey, kalau tak okey maknanya kita ambil dia dengan jalan yang baik, maka kita kalau nak berpisah pun Rasulullah seakan-akan memberikan panduan mana perkara tu dilakukan dengan baik-baik. Yang ini adalah perbincangan ringkas kita pada hari ini mengenai hadis yang telah kita bincangkan. Baik, kita akan masuk pula kepada sesi pengajaran ataupun pengajaran umum daripada hadis ini dan juga resolusi yang kita boleh belajar pada hari ini. Mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah kita perhatikan slide kita pada hari ini mengenai resolusi yang boleh dilakukan. Yang pertamanya adalah seorang suami hendaklah menyantuni isteri dengan baik sekalipun dalam hasrat untuk berpisah. Maknanya Rasulullah ajar kita sedemikian, ambil dengan baik, berpisah pun dengan cara yang baik. Yang kedua, proses perpisahan hendaklah ataupun mestilah mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan yang ketiganya, mendidik diri kita agar sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi baik, yang ni adalah 3 pengajaran yang kita belajar daripada hadis yang sangat menarik pada hari ini. Dan juga saya teringat bagaimana Abdullah bin Umar ini adalah seorang yang dipuji oleh Rasulullah sebagai lelaki yang saleh. Kemudian dia adalah seorang yang sangat menuruti sunnah Rasulullah. Dia adalah dipuji oleh ayah dia sebagai seorang yang cerdik dan sebagainya. Tetapi masalah rumah tangga ni akan hinggap kepada sesiapa sahaja. Jadi perhatikan bagaimana walaupun orang yang soleh, orang yang baik, tetapi bila ada masalah, akan berlaku masalah sedemikian, maka Rasulullah bimbing dia kalau menghadapi masalah yang sedemikian, laluilah ataupun ikutlah garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik, kita telah pun hampir sampai kepada penghujung rancangan. Sebelum itu, seperti biasa, saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah, mari sama-sama kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, tabung yang akan kita gunakan untuk memperkasa dan memperbanyakkan lagi program-program pengajian Quran dan hadis kita. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, saya menjemput Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa kita. Mudah-mudahan pengajian kita dirahmati oleh Allah. Terima kasih doktor. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jom kita sama-sama kita angkat tangan, kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan dengan segala bentuk musibah dan kesusahan ya di musim-musim PKP ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala doa kita dimakbulkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kesabaran yang tinggi kepada kami ya Allah. Kesabaran kepada keluarga kami ya Allah. Kesabaran kepada sang suami ya Allah. Dan juga kesabaran kepada sang isteri ya Allah. Dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah pandangan kami kepada pandangan keluarga kami ini pandangan yang menyejukkan mata kami. Jadikanlah pandangan kami kepada keluarga kami ini pandangan yang menyejukkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau sasarkan hati kami ini jauh terpesong daripada ajaran Al-Quran dan hadis, ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami ini berpegang kepada ajaran-Mu, ya Allah, yang membantu kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Jadikanlah ahli keluarga kami ini sebagai wadah ataupun jalan untuk membantu kami, menarik kami masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.